saya Nur Ini Zainal binti Junaidi dari kelas IC 110-3DA bersama rakan-rakan saya yang lain akan membentangkan sebuah topik yang bertajuk konsep pertukaran dalam Islam. Dalam topik ini, kami akan membincangkan mengenai konsep yang merangkumi dalil, definisi dan juga kepentingan, seterusnya berkaitan dengan pembentukan kontrak dalam Islam, dan akhir sekali adalah penamatan kontrak, iaitu bagaimana satu kontrak itu terbatal. Pertama sekali adalah konsep pertukaran. Apakah itu pertukaran? Pertukaran adalah menukarkan satu barang dengan barang yang lain, atau dikata lain seperti jual beli. Namun dari perspektif Islam, konsep pertukaran ini juga membawa maksud akad ataupun kontrak. Apakah itu akad? Akad berasal dari perkataan bahasa Arab iaitu aqada yang membawa maksud ikat, menyimpulkan, mengesahkan. Selain itu, juga bermaksud janji, jaminan, kepercayaan dan juga ikatan. Menurut jumhur fuqaha, maksud umum dan juga khusus. Apakah itu maksud umum? Maksud umum akad adalah segala bentuk kontrak yang dilakukan oleh seseorang untuk melaksanakannya secara wajib perkara itu. Maksud khusus pula adalah kontrak yang dipersetujui oleh dua pihak yang menimbulkan kesan hukum syarak terhadap pihak yang terlibat. Jadi berdasarkan kedua-dua penelitian daripada jumhur fuqaha ini, Imam As-Sayuti telah mengemukakan akad kepada dua, iaitu akad satu arah dan juga akad dua arah. Apa akad satu arah dan dua arah ini? Akad satu arah adalah akad di mana melibatkan satu pihak sahaja untuk melaksanakan satu kontrak itu. Manakala akad dua arah pula adalah melibatkan dua pihak untuk melaksanakan satu kontrak itu. Akad satu arah seperti sumpah, nazar, tandak dan juga hibah. Manakala akad dua arah seperti jual beli, sewa menyewa juga. Selain itu, Ibnu Rajab Al-Hambali juga turut membahagikan akad kepada dua, iaitu akad al-muwaddat, iaitu jual beli, dan juga akad muwaddah fiha seperti sedekah dan hibah. Seterusnya, dalil berkaitan dengan akad dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat pertama yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Maksud ayat Al-Quran di sini adalah Allah memerintahkan umatnya untuk melaksanakan ataupun memenuhi setiap akad, kontrak ataupun perjanjian mereka dengan sesempurna mungkin. Seterusnya adalah di dalam hadis yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari dan juga Abu Dawud. Maksudnya, dua orang yang bertransaksi jual beli itu mempunyai hak, iaitu hak khiyar, iaitu memilih selama belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menerangkan apa adanya, keduanya akan diberkahi dalam jual belinya. Namun apabila mereka berdusta dan menyembunyikan kecacatan, maka akan dihilangkan keberkatan jual beli atas keduanya. Jadi, maksud hadis ini adalah apabila dua pihak berkontrak ataupun melaksanakan sesuatu akad, maka hendaklah di antara dua akad itu bersikap jujur antara satu sama lain tanpa menyembunyikan sebarang kecacatan terhadap satu barang, satu perkara. Jadi apabila salah satu pihak menyembunyikan sedikit kecacatan, maka jual beli itu tidak akan diberkati, walaupun hanya satu pihak saja yang terlibat. Dalam mana-mana akad, dalam mana-mana kontrak, hendaklah kita sentiasa bersikap jujur agar sentiasa diberkati oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainis Iza binti Abdul Hamid dari kelas IC 110-3DA. Saya akan membentangkan tentang kepentingan pensyariatan pertukaran dalam Islam. Sebelum maksudnya tajuk pembentukan pertukaran, sudah pasti persoalan seperti kenapa pertukaran disyariatkan? Apa pentingnya? Pasti akan timbul. Jadi, dekat sini saya akan menerangkan satu persatu kenapa pertukaran itu penting. Kepentingan yang pertama adalah untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Oleh sebab manusia ni sering berinteraksi antara satu sama lain, jadi mereka menggunakan cara pertukaran untuk mendapatkan barang ataupun sesuatu yang mereka perlu dan mahu. Dalam surah An-Nisa ayat 29, Allah telah mengajar kita macam mana nak cari harta dalam Islam. Berdasarkan ayat ini, Allah melarang hamba yang mencari harta dengan cara yang batil. Maksud cara yang batil kat sini adalah kita tak boleh cari harta dengan cara perjudian, penipuan dan sebagainya. Yang kedua, dalam ayat yang sama juga Allah menggalakkan hambanya yang beriman untuk menjalankan perniagaan. Maksudnya Islam mensyariatkan akad jual beli dalam pertukaran. Jadi umat Islam boleh menggunakan akad jual beli untuk memenuhi kehendak dan keperluan mereka. Seterusnya, kepentingan yang kedua adalah meraihkan fitrah semula jadi manusia. Dalam surah Al-Imran ayat 14, Allah telah menyebut bahawa salah satu fitrah semula jadi manusia adalah memiliki dan mencintai harta. Jadi, pensyariatan ini membuktikan bahawa Islam adalah agama yang bukan sahaja mensyariatkan perkara-perkara akhirat tetapi juga mensyariatkan perkara-perkara dunia. Dengan pensyariatan ini, umat Islam boleh mencari harta dan memiliki harta, sekaligus menjauhkan umat Islam daripada kehidupan yang mundur. Akhir sekali, untuk memelihara maqasid syariah. Maqasid syariah mempunyai 5 prinsip. Antaranya,
menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan harta. Pensyariatan pertukaran ini bukan sahaja untuk menjaga harta tetapi juga untuk menjaga maqasid-maqasid yang lain. Contohnya, Islam mengharamkan jual beli gharar kerana untuk menjaga nyawa umat Islam. Kerana jual beli gharar boleh mengundang penindasan dan pemusuhan sekaligus membahayakan nyawa masyarakat. Selain itu, Islam juga mengharamkan jual beli arak. Hal ini kerana arak bukan sahaja membahayakan akal tetapi juga membahayakan keturunan, nyawa dan sebagainya. Oleh itu, jelaslah bahawa pensyariatan ini bukan sahaja untuk menjaga harta tetapi juga untuk menjaga maqasid-maqasid syariah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irdina Safia binti Izzuddin dari kelas IC 1103DA dan akan membentangkan tentang pembentukan kontrak dalam Islam. Terdapat 3 rukun pembentukan kontrak dalam Islam. Lain adalah 2 pihak yang berakad, iaitu penjual dan pembeli. Akhiran tersebut perlulah yang bijak dalam menguruskan harta. Ijab dan qabul, iaitu sirah, lafaz yang dilafazkan oleh akidain tersebut. Lafaz tersebut hendaklah bersambung dan tiada penghalang antara lafaz akidain. Ma'qud alaih, iaitu barang yang diakadkan, hendaklah bersumberkan dari sumber yang halal. Falsafah pembentukan kontrak Islam ada 3. Pertama adalah kerelaan. Kontrak tersebut perlulah dilakukan secara sukarela dan bukan kerana paksaan. Seperti yang disabda oleh Rasulullah SAW, sesungguhnya berjual beli itu adalah dengan cara sukarela. Yang kedua adalah kebebasan. Penjual dan pembeli bebas dalam membuat keputusan. Ketiga, kelayakan, iaitu ahliyah al-wujub. Dan ahliyah al-wujub adalah kelayakan menerima hak dan tanggungjawab. Al-wujub pula terbahagi kepada 2, iaitu an-nakisah, kelayakan menerima dan tanggungan yang tidak sempurna berada dalam janin yang belum dilahirkan. Maksudnya, bayi tersebut tidak memerlukan penerimaan seperti hak mendapat harta pusaka, wasiat dan lain-lain. Kedua, al-kamilah, kelayakan menerima hak tanggungan sebaik sahaja dilahirkan. Ahliyah al-ada adalah kelayakan mengurus. Mereka yang mempunyai kelayakan untuk bertanggungjawab dan dapat mengurus harta dengan baik. Contohnya, mereka yang boleh mengurus kanak-kanak mumayyiz, belum mumayyiz, orang yang terancam akal dan lain-lain lagi. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Atira binti Muhyiddin. Nombor pelajar 2019212294 dari kelas IC 1103DA. Saya akan membuat pembentangan berkaitan dengan jenis-jenis kontrak. Jenis-jenis kontrak ada 2, iaitu kontrak yang sah dan kontrak yang tidak sah atau batil. Kontrak yang sah ialah sesuatu kontrak yang sempurna rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Manakala kontrak yang tidak sah atau batil ialah kontrak yang tidak sempurna rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Seterusnya ialah penamatan kontrak. Penamatan kontrak boleh berlaku dalam beberapa keadaan seperti tamat tempoh masa kontrak. Sesuatu kontrak yang dipersetujui telah tamat tempoh masanya, maka dengan sendirinya kontrak itu akan terbatal. Sebagai contohnya ialah tamat tempoh kontrak sewaan. Selain itu ialah disebabkan oleh khiyar. Pihak yang memiliki khiyar, sama ada khiyar aib atau khiyar syarat, berhak untuk membatalkan kontrak berdasarkan kepada kuasa yang terdapat pada khiyar tersebut. Seterusnya ialah disebabkan oleh gagal melaksanakan kewajipan. Ianya bermaksud apabila salah seorang daripada pihak yang berkontrak gagal dan tidak mampu lagi melaksanakan apa yang terkandung di dalam kontrak. Sebab yang seterusnya ialah disebabkan oleh kematian salah seorang daripada pihak yang berkontrak. Itu sahaja pembentangan daripada kami. Sekian, terima kasih.